nak cerita tadi, kita kena yakin Quran turun sebagai panduan, dan kita kena yakin Quran tu apa yang dia cerita benar. Ada berapa kewajipan kita dalam bab percaya, dalam bab yakin. Saya nak buat senarai semak mudah ya. Ibu-ibu kena ingat bapak-bapak sekalian, yang pertama kita kena yakin bahawa ayat-ayat Al-Quran adalah merupakan kalam Allah yang sebenar-benarnya. Kita kena yakin Quran ini bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW. Puak-puak musyrikin, golongan kafir, golongan musyrikin dulu, bila Nabi Muhammad baca Quran, dia tak apa percaya. Dia kata Muhammad ni pandai sungguh, karang syair sampai terani punya hebat. Orang-orang musyrikin dia percaya Quran tu sedap, bagus, tapi dia kata Muhammad masuk campur, dia ada tulis, ni bukan kalam Allah, ni puak kafir. Na'udzubillah. Kita kena yakin kalam Allah yang sebenar-benar, bukan masuk campur daripada Nabi Muhammad atau sahabat atau mereka-mereka, bukan. Ini semua adalah kalam Allah. Itu perkara pertama. Kalau kita yakin macam tu, baru kita boleh yakin segala isi kandungan Quran benar. Lepas apa ada orang berani tikai hukum Quran? Pasal hak pertama tak lepas. Dia lupa bahawa Quran ni daripada ayat pertama sampai ayat dah, semua daripada Allah Ta'ala. Semua daripada Allah Ta'ala. Jadi apa yang diceritakan dalam hukum apa semua, itu memang daripada Allah Ta'ala. Jadi kita tak ada hak nak ubah ataupun kita nak pilih. Kadang-kadang ada orang beriman, dia panggil beriman secara selektif. Selektif ni makna apa? Dia pilih-pilih. Hak ni mak asal boleh lah. Hak ni tak apa boleh kot. Tak apa sesuai kot dengan orang Melayu. Hak ni Arab je, Melayu tak boleh. Hak ni Melayu je, Arab tak boleh. Mana boleh selektif? Ya Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuk Islam, ambil semua. Ambil semua, seluruh apa yang diturunkan oleh Allah daripada Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi daripada sunnah, tu yang namanya Islam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena yakin bahawa isi kandungan Quran tu adalah benar-benar daripada Allah Ta'ala. Tadi benar-benar, dia benar dan tiada sebarang penambahan ataupun sebarang kesalahan dan kesilapan ada dalam Quran. Kena ingat tu. Ya, Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran ni, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata kami yang turunkan Quran dan kami yang akan jaga Quran. Allah Ta'ala tak benarkan Quran ini ada gugur, ada tertinggal, ada kena tambah dan sebagainya. Ini adalah keyakinan kita. Quran ni lengkap. Itu kena yakin. Quran ni syumul, Quran ni lengkap. Ma farratna fil kitab min syai'. Kami tak tinggalkan daripada Quran itu daripada segala sesuatu. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam satu ucapan dia nak buat kiasan, dia kata kalau kamu nak cari jarum yang hilang, ada hukum dia, cara panduan nak cari jarum dalam Quran. Jarum ni makna benda halus lah. Ada orang buat loyak buruk. Dia buat loyak buruk, dia kata ustaz, saya nak belajar buat roti canai. Ada ayat yang ajak buat roti canai dalam Quran. Kan ada orang loyak buruk ni, sila bawakan ayat ajak roti canai. Tuan-tuan, ada. Tapi tak sebutlah roti canai. Kalau sebut roti canai, kek, bahulu bangkit, kuih bangkit, semua dah jenuh lah. Jadi Allah sebut dalam Quran sepatah boleh guna semua. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada alim ulama kalau kamu tak tahu. Tak tahu pada? Tak tahu fiqh, tanya tok guru fiqh. Tak tahu pada? Tak tahu tasawuf, cari tok guru tasawuf. Tu dia panggil ahla dzikri. Kalau tak tahu pada, tak tahu pembek gerek, pergi tanya ahli gerek. Ahli gerek mana? Jangan nak pergi tanya ahli khabar. Ahli khabar dia tak tahu bab gerek. Kita tak tahu pada, kita tak tahu nak buat kek, pergi tanya ahli kek. Ada masalah. Jadi dalam Quran dia buat panduan secara umum. Tak tahu nak buat roti canai, masuk kursus buat roti canai. Ada di Selangor tu ada setengah masjid, dia buat kursus usahawan muda. Dia buat minggu ni buat roti canai, minggu depan buat kek pula. Bagus. Lah ni takat AJK baru di Selangor ni, alhamdulillah. Ya, sebab bila tukar jadi negeri berkebajikan, AJK masjid ni orang cerdik-cerdik. Hak dulu-dulu hak bodoh-bodoh kalah habis dah. Jadi hak cerdik-cerdik ni menang. Jadi hak cerdik dia tahu lah nak buat program. Hak dulu dia tahu pergi kacut masjid. Dia kata ustaz ni tak ada ceramah, ustaz ni tak ada ceramah, ustaz ni tak ada ceramah. AJK bodoh, tuan-tuan, duduk kerja pergi kacut masjid. Masjid kena panggil orang mai.
Dia kena panggil orang mai. Supaya orang nak bagi orang mai. Orang ni kadang-kadang dia nak dengar ceramah, bawa ustaz hebat-hebat. Tu kaki minat ceramah. Ada seorang dia tak minat dengar ceramah, dia minat nak buat keknya. Kita bawa kursus buat kek di masjid. Dia buat kau ustaz, apa boleh tak boleh ilmu. Dalam Islam ni segala ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang berguna. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Ya, kata Nabi SAW, hikmah kebijaksanaan itu adalah merupakan barang hilang daripada orang beriman. Barang hilang, kita hilang, dia cari ambil kan. Itu nak cerita dalam Quran dia ada belakang. Cuma kita tak reti. Itu kita kena yakin. Isi kandungan dia syurur dan lengkap. Tapi sebab kita baca Quran tak faham, atau kita baca Quran kadang-kadang baca tak habis. Macam ada orang tanya, dia kata pasal apa? Pasal apa? Terisak Kedah Kelantan, terisak Kedah Kelantan apa semua ni ya nak buat undang-undang Islam hudud. Depa baca Quran tak mana? Terisak le baca Quran juga tapi tak ada nak buat hudud apa semua. Apa beza terisak Kedah dengan terisak Perak, terisak apa nama Johor? Depa baca Quran juga. Johor buat tilawah mereka kebangsaan pun lagi kan. Baca Quran juga tapi depa tak kalut pun nak buat hudud apa semua. Saya jawab senangnya, depa baca Quran, dia baca Quran sikit. Kan baca Yasin je mana nak jumpa hudud. Terisak Kedah dia baca habis. Guru nak adik baca Quran bukan takat habis, khatam pula. Dia baca pada awal ulang, baca awal dia jumpa belakang. Kan macam kita orang kampung. Orang kampung ni tak nak pergi KL. Dia tak nak pergi KL tengok gambar aja. Orang cerita cokit, aku tahu. Tapi kita tahu tu kan tahu semua pun dengar cerita tak nak pergi. Jadi bila orang tak nak pergi ni, dia tak tahu banyak benda lah. Bila orang cerita tahun tu ada begitu gini, dia tak sungguh ke tak ada kot. Dia duduk kampung dia aja. Ceruk tok pun gambar Temenggau ke mana kan, dia tak tahu kampung dia kan. Dia mana tahu apa kan. Sebab dia tak nak pergi. Kalau orang yang kaki berjalan ni pun dia cerita belakang-belakang. Batu saya kalau cuti saya bawa anak saya berjalan. Hamba nak pergi mana? Kalau cuti kita pergi berjalan. Dekat dalam Malaysia lah, kalau luar tak ada lah kan. Kita nak ramai ni kita bawa berjalan. Pergi tepi, saya bawa pergi. Bangun ni siapa awak pergi naik bot apa nama di Tasik Kenyir. Jalan ni Tasik Kenyir apa tengok sendiri. Bagaimana Allah Ta'ala jadikan dengan keindahan apa semua tengok flora, fauna apa semua. Tengok keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya bawa pergi tepi pantai Rantau Abang tengok penyu. Macam mana Allah jadikan penyu. Kena naik daripada laut nak teluk apa semua. Cerita kat anak. Semua tu menggambarkan kekuasaan Allah Ta'ala kan. Jadi kalau orang kampung yang tak nak tengok penyu, kita cerita kat dia penyu naik teluk di darat ngarut. Kan penyu tu dah hidup tahun tu. Sebab dia tak tahu. Macam itulah kita tak baca Quran. Kita baca Quran. Ada seorang dia baca Quran tapi tak habis. Tak tahu juga. Sebab itu Quran ni kena baca habis. Tapi baca habis tak faham pun satu masalah pun lah. Ada satu orang dia pergi kerja syarikat judi Genting Highland. Orang tanya dia pasal apa dia kerja syarikat judi ni. Jadi timbalan pengurusi pula. Dia kata saya tak jumpa pula ayat haram judi dalam Quran, tak jumpa. Nak jumpa ke mana hang duk tengok judi siang malam kan. Duk tengok dan tobat tak jumpa. Kalau jumpa faham tu aku tahu dah, aku tak kayu tak reti baca kan. Sebab tak faham. Ini satu masalah. Di muslimin dan muslimat kena yakin isi kandungan Quran ni adalah benar-benar daripada Allah dan meliputi segala permasalahan. Ni kena ingat. Ni yakin kita bila baca Quran kena yakin. Apa masalah kena cari daripada Al-Quran. Satu hari Nabi SAW ceramah dekat sahabat. Nabi kata satakunu fitanun, akan berlaku fitnah yang melanda masyarakat umat Islam. Akan berlaku masalah yang melanda umat Islam. Macam-macam ada masalah. Lalu sahabat Nabi angkat tangan, dia tanya famal makhraj ya Rasulullah. Kalau berlaku masalah, apa jalan keluar? Jalan keluar, nak keluar daripada masalah lagu mana nak cari? Nabi kata kitabullah. Hendaklah kamu balik kepada Al-Quran. Dalam Quran tu ada macam-macam. Tapi kalau tak jumpa juga, kamu cari dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Batu Nabi kata kat kita, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Ya Nabi kata aku tinggal untuk kamu dua benda. Dua perkara yang apabila kamu pegang teguh dengan dua-dua benda ini, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Saya nak cerita masyarakat akhir zaman enggan daripada Quran sebut. Jangan kata orang lain.
Jangan bila kita cerita enggak dah apa tu pok ni dah bukan. Kadang-kadang kita pun enggak. Makin pagi-pagi tadi kan kita baca Quran sangat dok gaduh nak cari nasi lemak. Pas makan nasi lemak, masa pergi beli nasi lemak beli sahabat. Sahabat tu kita tak percaya dia bohong. Mula-mula tajuk berita bohong. Kita tahu dah bohong. Dia beli juga kan. Kita beli duk tengok belek dia kata apa kat kita orang ni. Teruk puak ni bohong semua tu. Tu duk baca. Hak cerita betul tak baca. Cerita betul Quran confirm ceritanya tepat dan benar tak baca. Bukan saya kata tak boleh baca sahabat kan. Tapi ada sahabat ni kena pilih lah. Jangan duk bagi dana kat sahabat bohong. Sahabat pembohong ni kita beli, kita bagi sumbangan dana dia makin kuat. Biar dia bergerak tak ada masalah. Siaga dia bergerak pergi duk cerita bohong apa? Kan? Cerita bohong biar bergerak pergi. Kita beli sahabat yang tak bohong kan. Kita beli, kita baca. Dia nak ceritanya kita nak baca hak betul dulu. Baca Quran. Kita baca Quran dulu. Pagi-pagi tak boleh baca banyak pun 10 ayat pun jadilah kan, sebab ceritanya betul, ceritanya tepat. Dan Quran ini apa yang kita nak kata Nabi ada dalam Quran. Tu. Kemudian seterusnya kita kena yakin bahawa ayat-ayat Quran ini mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kata yakin. Kita yakin ayat Quran itu mukjizat daripada Allah. Apa makna mukjizat? Melemahkan cabaran. Quran ni tak ada siapa boleh lawan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Allah kata kalau kamu rasa tak apa yakin. Raibin ni makna dalam bahasa kita tak apa yakin. Wawat dia ke itu kalau kamu tak apa yakin Quran daripada Allah fa'tu bi suratin min mislihi. Kamu try buat Quran yang macam tu, buat satu surah. Orang Arab dulu pernah jawab cabaran ni. Satu orang yang bernama Musailamatul Kazzab. Musailamah ni adalah Nabi palsu yang pertama. Dia kata dia pun ada wahyu daripada Quran juga. Quran turun katnya. Jadi dia pun jawab cabaran. Dia boleh buat ayat Quran. Maka orang pernah tanya dia apa ayat Quran yang ada kat antara. Dia pun buat. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar Tuhan kita duk baca. Dia kata saya ada satu surah sama dengan surah tu dekat-dekat. Apa dia? Inna a'tainakat tufaha fasalli li rabbika warta'a inna syani'aka wal 'ilil lattah. Tuan-tuan, kawan-kawan yang gelak guli kata apa punya ayat? Apa makna ayat tu? Inna a'tainakat tufaha. Sesungguhnya kami telah bagi kepada kamu sebiji buah apple. Fasalli sembahyang li rabbika, untuk Tuhan kamu, wartah, relax lah, lepas sembahyang relax lah bro kan. Inna syani'aka wal 'ilil lattah. Sebab musuh-musuh kamu tu macam anak lembu ya. Anak lembu duk tanduk katai, tanduk duk pindah, duk tengah-tengah. Macam tu ya apa nama musuh-musuh kamu kan hebat sangat. Tuan-tuan, kawan-kawan dia kata, ya Musailamah innaka la ta'lam annaka kazzab. Hai Musailamah, kamu pun tahu kamu bohong. Kita kena yakin Quran ni orang nak try lawan tak boleh. Sebab itu orang nak try buat hukum lawan Quran tak boleh. Orang nak try nak buat ayat macam ayat Quran tak boleh. Sebab Quran merupakan kalam Allah ni yakin. Kita kena yakin Quran itu ayat-ayat dia bermukjizat, melemahkan cabaran. Masa saya duduk di Mesir tu saya pernah jumpa satu artikel. Dia sebut ada satu orang tokoh bahasa Arab, Dr. Toha Husin, yang pernah cuba untuk buat ayat Quran ni. Akhirnya dia angkat tangan, saya tak boleh buat. Tak boleh buat, walau surah pendek tak boleh buat. Quran adalah mukjizat. Baik, sekali lagi, iaitu kita kena yakin isi kandungan Quran ini adalah sesuai, relevan dulu, kini dan selamanya. Ini kena yakin. Bila kita baca Quran kena yakin ayat Quran isi kandungan dia apa juga isi Quran sesuai, sama ada zaman jahiliyah atau zaman kita atau zaman negara Arab dulu, naik motor ke naik kereta, naik Porsche ke naik jet ke naik roket, sesuai belakang. Ni yakin. Otak kepala kita kena train, ajak anak kita tahu ayat Quran ni apa juga yang ada dalam Quran sesuai dulu, kini dan selama-lamanya. Sampai bila-bila, sampai kiamat. Sebab ni ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pasal apa manusia nak cari panduan lain? Pasal apa manusia ambil profesor, pemikir barat dan sebagainya, main duk cari jalan nak buat satu solusi. Cerita macam mana masalah remaja, masalah pasal apa dia tak mau ambil Quran? Sebab dia ingat Quran ni sesuai untuk orang Arab.
Dia ingat Quran ni sesuai untuk masyarakat Arab saja, masyarakat terlebay saja. Dia tak tahu Quran ni apa juga yang ada dalam Quran sesuai untuk semua masyarakat, semua bangsa dan negara. Ini kena yakin. Dan saya nak sebut lagi, iaitu kena yakin hukum-hukum Quran ini. Yang ada dalam Quran apa juga undang-undang dan peraturan dalam Quran, apabila kita terima, kita amal laksana, pasti ada berkat, pasti ada rahmat, dan dia sesuai untuk sepanjang zaman. Ya, hukum-hukum yang ada dalam Quran ini pasti akan menyelesaikan banyak masalah yang ada dalam masyarakat. Saya hari itu sekali ada satu orang Cina main sekolah. Cina, dua orang Cina main jual insurans. Cina ni bila dia jual insurans, saya layan lah dekat sekolah. Bila layan-layan, saya kata minta maaf lah token. Saya kata minta maaf token ni jual insurans yang konvensional. Kami tak boleh beli, orang Islam haram beli konvensional ni, tak boleh. Saya cakap tu kuat, cikgu-cikgu lain bakal dengar, mereka apa tak main. Saya kata kita tak boleh beli insurans konvensional yang haram. Lagi duk ada takaful, kena ambil takaful. Cina ni marah. Cina ni kata, ayah, ini tak apalah. Dia kata, wah, kalau ini hukum, ini apa, insurans apa takaful, wah boleh terima. Tapi itu potong-potong tangan, wah tak boleh terima. Itu kejam. Itu apa, itu lejam-lejam, apa mati, lejam. Tepuk lagi, wah tak boleh terima. Ini undang-undang Islam kejam ni. Dia gerak pasal orang tak beli insurans dia kutuk undang-undang Islam. Ibu marah tak bila orang kutuk undang-undang Islam. Tapi saya faham, dia Cina, dia kafir, dia tak erti undang-undang Islam. Kita tak boleh tumbuk dia, kita tak boleh marah sembarangan. Kita marah, tapi kita tahu dia jahil. Ya, dia jahil. Saya pun kata token, sudah lama kan token meniaga insurans. Dia kata, sudah lama. Saya kata, token meniaga ni laku ke tak laku? Laku lah. Sini saja tak laku, tapi terbalik semua laku kan. Saya kata, token kaya ke tak kaya? Mesti kaya. Saya pun sembang-sembang. Dan token pakai kereta apa? Dia kata, wah pakai kereta mesin. Saya sembang kata. Saya tinggal tajuk hudud tadi, saya masuk kat kereta. Saya kata, token pakai kereta mesin mahal ke murah? Oh, dia kata, mestilah mahal. Token beli second hand ke baru? Mestilah baru, angkat baru. Dia pun cerita-cerita dia apa yang mesti baru. Saya pun nak masuk tajuk hudud tadi, saya tanya token. Token boleh bayar tak? Satu hari yang token bangun lah. Token bangun daripada tidur, tiba-tiba itu kereta. Orang sudah cabut lah, orang sudah angkat lah, orang sudah bawa lali. Tiba-tiba itu mesin yang token beli dengan duit sendiri ya. Token sangat sayang, tiba-tiba kereta itu orang angkat, orang bawa lali. Tiba-tiba, kena buat belak Cina sikit, tiba-tiba. Kalau orang dapat tangkap, itu pencurian. Kan? Kita nak cakap dengan dia kena friendly sikit kan, bagi dia rasa kita tak garang kan. Tiba-tiba orang tahan itu kereta, orang dapat tangkap. Token pun lari-lari, jengok-jengok, itu orang punya kereta. Itu pencuri. Token mau bikin apa sama itu pencuri? Dia pun kata, wah kalau dapat itu orang awak kasih hantam sampai mampu. Hui, iya kan. Semangat dia. Saya kata, ya Allah kan. Token mau hantam sampai mampu. Apa pasal token mau hantam sampai mampu? Dia kata dia sudah curi mau punya kereta. Wah punya cari duit apa semua, tiba-tiba dia pula dia mau curi. Wah gelap. Oh kan, dia pun cerita. Saya pun kata token banyak kejam. Token banyak kejam. Dia kata apa pasal kejam? Dia sudah curi orang punya kereta, patut dia kena hantam. Tapi token cakap undang-undang Islam potong tangan pencuri kejam. Kita orang Islam, siapa curi potong tangan saja, tak kasih hantam sampai mampu. Ni token lagi teruk. Apa saya token cakap kejam tadi? Dia pun diam kan. Token orang cakap ini undang-undang Islam, ini nak jaga harta. Saya pun kata token patut orang Cina yang kaya raya macam token patut sokong ini undang-undang Islam loh. Ini banyak untung loh. Saya kata sebab undang-undang ni jaga harta. Orang banyak harta token mau. Saya tanya, rumah token pencuri masuk, tak mau. Token punya bini orang kacau, tak mau. Itulah undang-undang Islam. Siapa mau curi kereta orang, guna tangan tau. Potong tangan, nanti dia tak boleh curi. Dia tak boleh masuk dia. Kan? Dia curi lagi, tangan sebelah pun boleh masuk dia. Kita potong dua-dua belah tangan. Dia tak boleh masuk, kunci tak boleh masuk. Lagi tak boleh curi. Oh itu macam kan? Kita terangkan dia. InsyaAllah. Yakin bahawa Islam itu penyelesaian kepada segala masalah. Ini ayat Quran. Itulah keyakinan. Dan lah saya dah sebut dalam masa kecederaan iaitu kena yakin Quran ini sebagai syifa penawar kepada segala penyakit. Ingat ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, lah ni banyak masalah stres yang muncul dalam dada umat Islam. Lah ramai orang kita stres, tertekan.
Tiba-tiba dia tak beranak tapi meroyan, kan boleh. Patut dulu orang kata beranak dia meroyan kan. Lepas tu orang perempuan kalau mengandung kena banyak baca Quran. Yang nak jadi meroyan ni sebab stres. Tekanan. Saya bini saya mengandung 12 kali. 12 kali. Dan beranak dan anak ada 10 orang kan. 2 kali gugur. Ya bila gugur ni suami nak bagi dia tenang hati lagu mana? Memang mengandung teruk. Siapa cakap mengandung tak teruk? Kita perut boroi pun teruk. Saya tiap-tiap kali bini saya keluar daripada Dewan Bersalin, saya akan cium dia. Saya akan pegang tangan. Saya akan kata terima kasih sayang kerana beranak untuk anak abang. Makasih sayang. Sekarang sayang dah lawa, dah seling balik. Abang saja maintain mengandung 3 bulan tak beranak-beranak kan. Senyum orang rumah saya kan. Kita pegang tangan dia. Cakap terima kasih kat dia. Memang dia teruk. Mengandung ni teruk. Siapa kata tak teruk buruk kan. Kita yang borai 3 bulan ni pun mengak kan. Dia tambah lagi 9 bulan lagi mengak. Tapi kita bagi semangat kat dia. Kita duduk sebelah dia. Dia baca Quran kita dengar. Kalau dia tak larat, kita baca Quran dia dengar. InsyaAllah stresnya dihindarkan oleh Allah. Begitulah saya nak sebutnya. Kita baliklah semula kepada rawatan Quran. Rawatan Quran lagu mana? Ya, rawatan Quran tadi Sukarno dah bagi tahu dah tadi ya, macam mana rawatan Quran. Kakak bawa mai ayat orang baca Quran kita letak. Kita buat sendiri di rumah pun kena buat lagu tu. Kita baca Quran dalam rumah insya-Allah. Tak letak ayat pun syaitan lari keluar. Suasana rumah tangga kita kena ceriakan balik dengan Quran. Ibu, kalau kita segar sangat pasal Quran kuat bagi Quran tu jadi satu hiburan dalam rumah kita. Masuk dalam kereta pasal Quran. Menjadikan budaya Quran dalam rumah kita. Budaya baca, budaya dengar, budaya faham dan budaya amal. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan Al-Quran. InsyaAllah akhirat Quran akan jadi pembela di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pihak kita. Jadi saya rasa cukup sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan dan pedoman untuk kita berdamping dengan Al-Quranul Karim insya-Allah. Mana-mana yang terkasar dan tersasul dan tersalah dipohonkan kemaafan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Zainul. Alhamdulillah. InsyaAllah biasanya kalau dia balik dia akan bagi mesej kat saya dekat 8 bulan berapa hari yang dia akan ada. Cuma nak minta tuan-tuan kalau nak bila cuti ya, kalau tuan-tuan nak bawa atau minta dia kuliah di tempat Ustaz boleh hubung dengan saya lah. Apabila misalnya cuti dia akan balik dan akan buka ruang untuk kuliah insyaAllah. Jadi terima kasih sekali kepada Fadil Ustaz Fadil Umar.